Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya teruskan lagi dengan perkongsian berkaitan dengan cara mudah mengenal pasti fokus isu, di mana soalan-soalan yang akan dikemukakan sebentar nanti merupakan soalan-soalan pengajian am bagi semester 1. Untuk karangan fokus isu dia ada dua cara. Satu, fokus isu yang nampak, satu lagi fokus isu yang tidak nampak. Perkara yang pertama, kita akan lihat kepada fokus isu yang nampak, bermaksud ada terus dinyatakan di dalam soalan apa fokus isu tersebut. Soalan yang pertama, kita akan lihat pada penting, di mana teknologi hijau penting untuk diberi penekanan. Apakah kepentingan teknologi hijau dalam pembangunan negara? Itu fokus isu yang pertama. Fokus isu yang kedua, pelbagai langkah dilaksanakan. So, dalam soalan ini terus nampak langkah dan juga kepentingan teknologi hijau. Itu maksud fokus isu yang nampak di dalam soalan. Soalan 2. Di dalam soalan ini ada idea, iaitu sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Sistem persekolahan merupakan peranan. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. So, kita nampak di sini pihak lain dan juga peranan. Untuk soalan ini, dia ada kekeliruan di mana kita kena gunakan istilah yang paling sesuai. Sekiranya sistem persekolahan ini bukanlah orang, dia merupakan sistem. So, fokus isu yang paling sesuai untuk sistem persekolahan ialah peranan sistem persekolahan. Bagi fokus isu yang lain, kita akan menggunakan istilah pihak lain, tidak boleh diketepikan. Contoh jawapan, pihak kerajaan, pihak masyarakat, pihak ibu bapa. Mesti dimulakan dengan istilah pihak ibu bapa. Dia tidak boleh terus kepada ibu bapa, tapi ia bergantung kepada ayat yang pelajar akan buat pada ayat pertama bagi setiap perenggan. Lihat yang berwarna kuning ini, faktor dan juga langkah-langkah ialah fokus isu bagi soalan ini. Fokus isu sangat jelas. Itu cara untuk trace bagi soalan seperti ini. Sama juga seperti soalan 4, di mana peranan yang penting. Penting, kita akan tambah imbuhan sedikit di mana fokus isunya ialah kepentingan perpaduan kaum. Fokus isu yang kedua pada ayat yang kedua, iaitu langkah. Soalan yang kelima pula. Di sini ayat yang pertama seperti tidak ada apa-apa fokus isu. Kita akan lihat pada fokus atau ayat yang kedua, perkhidmatan ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan fokus isu 1, kelemahan fokus isu yang kedua. Dua fokus isu akan membawa kepada kombinasi 2+3 atau 3+2. Seterusnya kita akan lihat pula kepada fokus isu yang tidak nampak. Dia ada beberapa perkataan yang menunjukkan itu ialah fokus isu, tetapi kita akan ubahnya kepada sesuatu perkataan. Contohnya, Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Jadi kita perlu faham, perlu diatasi segera ini merujuk kepada fokus isu apa. Yang paling sesuai ialah langkah atau usaha. Pada ayat yang pertama ini, sekiranya kita baca sekali lalu seperti dia tiada apa-apa. Tetapi dengan menggunakan kemahiran yang tinggi, pelajar perlu menjelaskan atau perlu cari apa fokus isu bagi ayat yang pertama, di mana kerana birokrasi dalam perkhidmatan awam boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam. Jadi, apa fokus isu bagi ayat yang pertama ini? Untuk ayat yang pertama, fokus isunya ialah apakah karenah-karenah birokrasi yang boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam. Contoh karenah birokrasi ialah masa menunggu yang lama. Yang ini agak sukar untuk ditafsirkan sebenarnya. Jadi pelajar perlu tahu juga atau buat banyak latihan supaya pelajar boleh tahu dan juga boleh mengetahui
apa yang tersirat pada ayat yang pertama ini. Soalan yang ketiga, pada ayat yang pertama, kita akan lihat kepada yang berwarna merah ini. Segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan bermaksud kenapa golongan muda lebih mengutamakan budaya berseronok. Jadi, bila kata kenapa, dia akan merujuk kepada sebab, punca atau faktor. Untuk ketiga-tiga terma ini, pelajar boleh pilih mana-mana yang pelajar suka. Tetapi, ada beberapa ayat yang lebih sesuai kita gunakan sebab, lebih sesuai kita gunakan punca. Untuk soalan ini, saya lebih refer kepada punca. Golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya berseronok. Seperti soalan tadi, kita akan lihat kepada yang berwarna merah. Kurang mempunyai semangat patriotik merujuk kepada kenapa generasi muda ini kurang mempunyai semangat patriotik. Istilah kenapa akan membawa kepada fokus isu, sebab, punca atau faktor. Untuk soalan ini, yang paling cantik ialah punca dan juga faktor. Sebab pun kita boleh guna untuk soalan ini. Untuk kemahiran ini sebenarnya pelajar kena buat juga banyak latihan supaya kita boleh mengetahui terma-terma yang paling sesuai untuk setiap soalan tersebut. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain terus berlaku. Istilah terus berlaku merujuk kepada sebab, punca atau faktor penghijrahan modal insan Malaysia ke negara lain. Jadi pelajar boleh pilihlah antara ketiga-tiga ini sebagai fokus isu. Bagi soalan yang keenam ini, dia ada dua fokus isu yang tidak nampak, di mana kita akan pecahkan kepada dua ayat. Ayat yang pertama, laman web rangkaian sosial telah menyerap dengan pantas dalam masyarakat di seluruh dunia. Telah menyerap dengan pantas. Macam mana dia boleh menyerap dengan pantas? Jadi, fokus isu yang paling sesuai untuk ayat yang pertama ini ialah punca. Rangkaian sosial telah menyerap dengan pantas. Kenapa dia berlaku dengan pantas? Apakah faktor-faktornya? Apakah punca-puncanya? Tetapi yang paling cantik kita akan guna faktor. Laman web rangkaian sosial telah menyerap dengan pantas. Ayat yang kedua, namun begitu ada pihak yang mencadangkan laman web ini diharamkan penggunaannya. Kenapa ia diharamkan? Bila kenapa, fokus isu yang paling sesuai atau yang boleh kita gunakan ialah sebab, punca atau faktor. Untuk ayat ini, istilah yang paling cantik, yang paling tepat ialah sebab laman web ini diharamkan penggunaannya. Sekian sahaja untuk kali ini. Diharapkan dengan perkongsian yang sedikit ini dapat membantu para pelajar baru, iaitu pelajar-pelajar semester 1 untuk mengenal pasti fokus isu bagi karangan pengajian am. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.